Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sekali lagi bertemu dan berjumpa di suara kita untuk kita sambung pengajian kita yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lepas. Dan mungkin kita ada sekali lagi perjumpaan kot next month. Dan selepas itu puasa tak ada kuliah dah ya. Kita jumpa lepas raya balik lah ya, InsyaAllah ta'ala. Jadi pada malam ini kita nak sambung apa yang telah kita bincangkan pada kuliah yang lalu, berkaitan dengan al-at'imah al-muharramah ya. Makanan-makanan yang diharamkan dalam syarak, the prohibited foods in Islamic jurisprudence ya. Di mana sejak awal dulu kita dah bincangkan, setelah kita berbincang tentang definisi makan dan minum, hukum am makan dan minum, dan kita dah bincangkan juga sebab-sebab kenapa Allah Ta'ala mengharamkan makanan atau minuman itu ya. Ada 5 sebab sekurang-kurangnya. Pertama, bila ia bersabit dengan kenajisan. Dan saya dah baca ayat-ayat Qurannya, surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, surah Al-Baqarah ayat yang ke-173 ya, Al-An'am 145, dan mungkin lagi ada ayat yang lain. Dan saya dah baca hadis-hadis Nabi SAW. Ala kulli hal, makanan yang najis haram dimakan ya. Bahkan ulama-ulama kita bila dia mengarang tentang dosa-dosa yang besar, kabairuz zunub, umpama al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki Asy-Syafi'i dalam bukunya Az-Zawajir fi Iktirafil Kabair, Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Ada banyaklah dosa-dosa besar di situ. Salah satu ialah memakan bangkai ya. Dosa yang ke-171, 72, 73. Dosa yang ke-171, 172, 173 merangkumi dosa memakan bangkai, darah dan daging babi. Dosa besar tu. Haram tu satu hal lah kan. Lepas tu berdosa besar pula. Pasal haram tu memanglah berdosa ya. Lepas tu dosa besar pula. Kerana ulama sepakat tak boleh dimakan apa-apa yang najis ya. An-najasah, itu sebab yang pertama. Saya dah hurai dulu ni. Dan kita kena sentiasa ingatlah ya. 5 sebab pengharaman sesuatu makanan atau minuman. Pertama, bila ia melibatkan najis, an-najasah ya. Yang bahasa Inggeris kita panggil impurities ya, maka tidak halal. Yang kedua, bila ia melibatkan ad-darar, kemudaratan. Tadi najis, tak boleh. Yang kedua, bila ia melibatkan kemudaratan. Dan saya juga dah baca ayat Al-Quran, surah surah Al-Baqarah ayat 195, kata Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah ya, jangan kamu campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Kita baca surah An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, jangan kamu bunuh dirimu, Allah Ta'ala sayang akan dirimu ya. Allah Ta'ala itu maha merahmati. Dan saya dah baca hadis-hadis Nabi SAW. Yang paling top hadis Ubadah yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, la darara wa la dirar, tidak ada kemudaratan sama ada pada diri sendiri ataupun orang lain ya. Hadis ni simple
tapi dia amat berguna dan very applicable daripada dulu sampai hari ini dan sampai hari kiamat, ya. Kerana manusia sentiasa terdedah kepada kemudaratan tertentu. Kita COVID itu guna hadis ni lah, main jarak-jarak, ya. Dah banyak langkah-langkah keselamatan diambil dari sudut keagamaan based on that hadis. La darara wa la dirar. Ya. Dua kan? Yang ketiga ialah bila ia melibatkan mabuk, al-iskar. Ya. Pertama tadi an-najasah, yang kedua ad-darar, yang ketiga al-iskar. Kenajisan, kemudaratan, kemabukan. Sama juga. Ya. Apa-apa makanan atau minuman yang memabukkan haram, tak boleh dimakan dan dia juga melibatkan dosa yang besar. Kita baca surah Al-Ma'idah ayat 90. Allah Ta'ala kata, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam ridsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Arak Allah Ta'ala sebut di situ, mesti dijauhi, ya. Dan saya bacalah hadis-hadis yang lain, ya. Ma'askara kasiruhu faqaliluhu haram. Apa yang mabuk banyak, sikit haram, ya. Hadis Ibnu Umar dan Aisyah dan Sahih Muslim dan selainnya. Dan ia ada yang penting lah dalam bab ini, di mana bukan hanya minuman yang memabukkan, walaupun biasa kalau kita sebut mabuk ni minuman lah, ya, arak lah biasanya, ataupun apa-apa yang mempunyai sifat arak, walaupun dia tak dinamakan arak. Pasal nama ni manusia boleh ubah. Lepas tu ulama letak kaedah la musyahata fil istilah, ya. No issue with names. Tak ada masalah dengan nama. Pasal nama kita boleh tukar. Ya, arak ni haram ni, tukar nama lah. Manusia kan, nama boleh diubah, ya. La yashrabanna nasu min ummatil khamra wa hum yusammunaha bighairi ismiha. Akhir zaman Nabi kata akan umat aku ada yang minum arak, tapi depa tak panggil arak, depa panggil dengan nama-nama yang lain. Alkohol lah, minuman keras lah. Ya. Keras ke minuman? Mana ada keras? Minuman lembik je, tapi dipanggil minuman keras. Ya. Tak kisahlah nak taruh nama apa pun, ya. Dan manusia dia memang dari sudut kebahasaan dia berkembang from time to time. Bahasa ni kan meningkat. Ya, bahasa tak ada masalah. Nama dia is okay. Yang penting benda tu apa? Ya. Mabuk tak boleh, ya. Jadi bukan hanya makanan, bukan hanya minuman yang memabukkan. Makanan pun sama juga. Kalau ada yang memabukkan, maka tidak boleh, ya. 4 kan? 3 lah? Keempat lah? Kelima dah? An-najasah, kenajisan. Ad-darar, kemudaratan. Al-iskar, kemabukan. Yang keempat, al-istikhbas, menjijikkan, ya. Sama juga. Wa yuhillu lahumul khaba'is wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'is. Kata Allah dalam surah Al-A'raf 157, Allah Ta'ala haramkan benda yang jijik-jijik, Allah Ta'ala haruskan benda yang baik-baik, ya. Jadi jijik tak boleh lah. Dan memang jijik-jijik ni biasa dia melibatkan benda jijik juga. Sebagian besar haiwan yang jijik sebab dia makan pun benda jijik, duduk pun di tempat yang jijik, lepas tu dia jijik. Kalau dia makan benda yang bersih, dia tidak duduk di tempat yang kotor, dia bersih. Betul tak? Biasa kalau jijik ni dia makan benda jijik, duduk tempat jijik, ya. Sebab itu kadang-kadang pengharaman satu makanan, termasuk haiwan, kadang-kadang dia diharamkan bukan kerana satu larangan, kadang bertindak-tindak. Ada dilarang kerana dia ada taring, makan dengan taringnya. Tapi bukan dengan taring saja, kadang dia makan benda jijik juga, dia duduk kat benda jijik juga, makan bangkai, ya. Kadang-kadang dia pun memudaratkan. Macam-macam lah bertindak-tindak, ya.
Tapi kalau ada salah satu sifat sudah cukup. Tapi kalau ada banyak, lebih-lebih lagi lah. Ya. Jadi menjijikkan ya. Dan saya jelaskan dulu sikit sebanyak tentang jijik ni. Ketum tu Ustaz. Ketum tu dia akan mabuk. Dia pening-pening sikit-sikit ya. Ketum. Tak apa, nanti nak jawab. Pening tu dia akan mabuk. Ketum ni tak tahulah. Ketum ni dia ada akta racun. Kalau tanam ketum nanti kena tangkap nanti. Silap-silap masuk penjara nanti kan. Ya. Tapi kata orang air ketum ni boleh dibuat ubat. Saya no comment lah. Ya. Sembang-sembang belakang nanti boleh lah ubat ketum. Tapi ketum-ketum ni dia dilarang, dia akta racun. Tak tahulah tanam boleh ke tidak, boleh ke? Tanam boleh, jual tak boleh. Betul bukan ajaran sesat Saya tak tahulah, Allah Taala alam. So saya ketum ni dia di bawah akta racun. Maksudnya dia tertakluk kepada undang-undang lah. Saya tak tahulah tanam boleh, jual tak boleh. Tak tahu, Allah Taala alam. Jual memang tak boleh lah. Tanam boleh tak boleh saya tak tahu. Ya. Ada banyak kes orang jual ketum ditangkap. Ya. Pokok-pokok ketum yang tumbuh melata-lata di kawasan hutan, macam di kawasan tu, belah-belah nak pergi ke Genting, Kok Rawang tu, dia panggil apa situ? Kita nak pergi Genting, satu ikut highway lah, Genting Highland ke Genting Sepah ke, atau nak pergi belah-belah atas tu kan. Ada satu ikut Rawang itu ni, ikut Batang Kali tu. Apa nama tempat sebelum tu dia panggil apa tu? Tu kawasan Paranginan tu, situ kita duduk mandi air terjun selalu dulu, mesti buat program. Apa dia panggil tu? Tengah jalan tu dia panggil apa? Bukan. Daripada Sungai Tua tu nak sampai ke Batang Kali tu, tengah-tengah dia panggil apa? Tempat Paranginan mana air terjun. Ulu Yam. Nampak sangat kurang makan angin ni. Ulu Yam tu kat tepi-tepi jalan tu ada banyak pokok ketum tau. Tapi jangan pergi cari pula lepas ni. Dan pihak berkuasa negeri dia pernah potong lah, dia cantah-cantah habis pokok-pokok ada di tepi. Takut orang pergi ambil. Ya? Tak tahulah. Tuan-tuan kata makan ketum ni, minum ketum ni boleh buat ubat darah tinggi, saya tak tahu. Allah Ta'ala alam. Ketum, ganja. Ganja apa pening kan? Ganja tak tahu. Ganja memang tak boleh langsung lah. Ya. Dia lebih berat. Dia akta dadah. Ganja ni. Pening-peningnya agak mabuk. Okey, baik. 4 kan? Memabukkan. Menjijikkan. Dan yang kelima ialah apa-apa yang dinaskan oleh syarak in spesifik. Tadi am saja 4 tu. Tambah nombor 5 ni dia panggil apa-apa yang dinaskan ya oleh syarak in spesifik. Kalau Quran menaskan, hadis Nabi menaskan in spesifik, maka tidak syak lagi, ia diharamkan oleh syarak. Tapi sebahagian besar yang dilarang, sama ada dia ada hubung kait dengan 4 perkara tu lah. Kadang-kadang dia diharamkan kerana dia najis, kadang-kadang dia diharamkan kerana dia memabukkan, kadang-kadang kerana ia menjijikkan, ya. Dan kadang-kadang kerana sebab-sebab yang telah saya nyatakan sebelum pada itu. Sebab itu dinaskan oleh syarak, ya. Tapi ada 5 sebab lah, ya. Najis, mudarat, mabuk, jijik. Yang kelima dinaskan secara spesifik oleh syarak, sama ada dalam Quran dan dalam hadis Nabi SAW, ya. Jadi yang dinaskan ni memang tak boleh lah. Tapi kalau tidak dinaskan, pasal makanan dan minuman ni dia sentiasa berkembang, ya. Dan mungkin secara spesifik yang dilarang tu hanya apa yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Takkan Quran nak turun makanan yang ada dekat Jepun kot kat Nabi, betul tak? Atau nak turun yang ada kat India ke, mana boleh. Dia turun apa yang ada pada persekitaran Rasulullah. Baik, itu dinaskan in spesifik. Tapi kalau tak dinaskan in spesifik pun, dia tertakluk kepada larangan-larangan yang am tadi, yang 4 tadi lah. Najis, mudarat, mabuk, jijik. Masuk ni tak boleh, ya. Sebab hak dinaskan ni dia
agak spesifik lah, ya. Kerana ia berhubung kait dengan apa-apa yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Walau bagaimanapun yang dinas tu pun kadang-kadang ulama istinbat balik, tarik. Ni kenapa diharamkan? Tarik. Ni kenapa diharamkan, ya. Dan kadang-kadang depa tidak sepakat dalam banyak isu. Ada yang kata ia diharamkan kerana begitu dan begitu. Ada yang tidak dinaskan, ulama ada banyak teori lah, ya. Tapi kalau dinaskan biasa tak ada masalah sangat, ya. Baik. Kemudian last kuliah hari tu, kita dah masuk makanan-makanan ataupun minuman yang diharamkan secara spesifik dalam Quran. Ya, ada 10 kesemuanya. Dalam Quran tak banyak hak betul-betul disebutkan, mansus, has been spoken by Allah in Quran. Tak banyak, ada 10 saja. Last kuliah hari tu saya dah sebut satu. Tapi separuh lah. Malam ni saya sempurnakan. Ada separuh lagi penjelasannya. Itulah bangkai. Ya. Di mana pada kuliah yang lalu saya telah nyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Quran, dalam hadisnya melarang memakan bangkai. Kenapa bangkai diharamkan? Bangkai itu memang disebut. Ya. Tapi of course lah, kerana sebab-sebab tadilah. Bangkai ni of course lah dia najis. Bangkai juga menjijikkan. Dan bangkai memudaratkan. Maybe. Ya. Mabuk mungkin tidak lah, ya. Tak tahulah. Tapi ia telah dinaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayatnya saya pun dah baca pada kuliah yang lalu. Ada beberapa ayat Allah Taala sebut dengan jelas tentang larangan bangkai. Antaranya dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Yang saya baca dulu Al-Ma'idah ayat ketiga lah. Ya. Di samping ada lagi ayat-ayat yang lain. Al-An'am 145 Allah Ta'ala sebut bangkai juga. Begitu juga dengan surah Al-Baqarah ayat 173 Allah Ta'ala menyebut perkara yang sama. Jadi bangkai has been mentioned by Allah few times. Bangkai telah disebut oleh Allah Ta'ala beberapa kali. Saya tahu 3 surah tu lah. Apa maksud bangkai? Bangkai ni istilah Arab dipanggil Al-Maitah. Itu juga perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Bila tuan-tuan belik surah tu, saya sebut surah apa tadi? Al-Maidah ayat ketiga. Allah Taala kata, "Hurriman alaikumul maitah." Dan diharamkan ke atas kamu maitah, yakni bangkai. Tengok pula surah Al-An'am ayat 145. Sama juga. Allah Taala mention the same thing. Allah Ta'ala mention the same thing. Apa dia? Maitah juga. Qul uhaya ilayya. Qul innama Macam mana ayat tu? Al-An 145. Qul innama uhaya ilayya. Ada Quran tak? Ayat baca sama lupa juga. Baru ingat. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharramain. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa maitatan. Tadi sebut hurrimat alaikumul maitah. Ni pun sebut maitatan. Sama kan? Maitah, maitah. Yakni bangkai. Ya. Pergi surah Al-Baqarah pun sama juga. Innama harrama alaikum al-maitata. Sama saja. Sesungguhnya diharamkan ke atas kamu bangkai. Jadi Allah Ta'ala sebut bangkai. Spesifik. Ya. Menunjukkan ia adalah haram. Haram dimakan dan juga haram untuk dilakukan perkara-perkara yang lain. Saya tak makan, ustaz, saya jual. Kami dia kena langgar, mati. Nak makan tak boleh, tak ada nak sembelih. Kita jual kat China contohnya. Jual kat India ke, pun mereka makan. Contoh, tak tahulah mereka makan ke tidak. Ataupun jual kat orang asli lah contohnya. Boleh. Kita tak makan. Allah Ta'ala akan makan aja. Ya. Letih lah macam tu. Ya tak? Kalau nak kira riba, Allah Ta'ala larang makan saja. Ya. Ya allazina amanu la ta'kulu riba ta'afan mudha'afa. Wahai orang beriman, jangan kamu makan riba secara berganda-ganda. Ya. Harta anak yatim, Allah Ta'ala larang makan saja. Kan?
alladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim innama la ya'kuluna. Macam mana ayat tu? Allah Ta'ala kata, orang-orang yang memakan harta anak yatim, sesungguhnya mereka tidak memakannya melainkan api yang menyala-nyala. Ya. Makan. Benda-benda haram ni banyak Allah Ta'ala sebut makan. Ya. Jadi kita buat benda lain boleh tak? Bila makan tak boleh, hak lain tak boleh jugalah. Ya. Ada orang dia suka tekan nombor ekor. Suka judi lah ya. Nombor ekor judi lah kan. Tapi dia tak buat makan. Dia buat bayar api, dia buat bayar air, dia buat bayar insurans kereta atau ansuran kereta. Saya tak makan ustaz. Boleh tak? Ha? Dia tahulah judi tu berdosa, tapi duit tu dia kata kalau tak makan tak apa. Mana boleh, sama saja. Ya. Memang banyak Allah Ta'ala sebut makan. Kerana benda-benda seumpama ni orang buat makan. Tapi tak bermakna benda lain pun tak boleh. Itu dia panggil taglib. Dalam syarak dia panggil taglib. Dalam usul Quran baik dan usul hadis baik, hal-hal seumpama ini dia melibatkan taglib. Taglib ni masuk disebut suatu perkara, dia sudah merangkumi hal yang lain dan tak perlu disebutkan lagi. Ya. Dalam Quran lah Allah Ta'ala kata wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kat orang tua ni kita mengeluh pun tak boleh. Cari ayat Quran Allah Ta'ala larang kita marah orang tua kita. Lebih teruk daripada itu nak cari ayat yang Allah Ta'ala larang kita tampar ke, kita sepak ke. Tak ada. Allah Ta'ala sebut benda yang paling basic. Mengeluh pun tak boleh. Kalau mengeluh tak boleh, hal lain pun tak boleh lah. Ya. Banyak perintah-perintah dalam Quran Allah Ta'ala suruh lelaki saja. Semayang, puasa, haji. Kalau ikut dia punya sirah dia tu, lafaz dia tu untuk lelaki saja. Tapi adakah perempuan tak wajib? Itu dia panggil taglib. Sebut lelaki, dia sudah merangkumi lelaki dan wanita. Sebab lelaki dia dominan berbanding wanita. Ada juga yang disebut lelaki dan wanita. Tapi most of the ayat, banyak ayat Quran, hatta hadis Nabi pun Allah Ta'ala sebut lelaki saja. Sebab tu lama buat istilah hukum ni, kalau kena ke atas lelaki, dia sama saja ke atas wanita, melainkan dalam setengah-setengah hal. Ya. Sama juga, bila disebut ke atas wanita, dia juga merangkumi lelaki, melainkan dalam setengah-setengah hal. Takkan Nabi nak sebut, asal nak sebut benda je, lelaki wanita. Asal nak sebut benda je, lelaki wanita. Quran pun sama, betul tak? Takkan nak suruh, semayalah kamu lelaki-lelaki dan wanita-wanita. Tak payah, sebut lelaki saja. Wa aqimus solah. Dan sembahyanglah kamu, wahai lelaki-lelaki. Kalau ikut precise translation macam tu. Pasal aqimu, dia tuju kepada lelaki. Ya, jamak muzakkar tu. Tapi dia sudah merangkumi. Kerana ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki mendominasi wanita kata Allah. Jadi sebut lelaki merangkumi wanita. Sebut hak kecil, dia sudah merangkumi yang besar-besar. Sebut hak paling penting, makan, maka dia merangkumilah hal yang lain. Makan dengan guna, mana lebih penting? Al-aklu wal isti'mal. Makan dengan guna, mana lebih penting? Makanlah lebih penting. Betul tak? Tak makan mati. Kalau tak guna, kadang-kadang tak mati pun. Makan tu lebih penting. Jadi bila disebut benda yang penting, dia sudah merangkumi benda-benda yang lain yang lebih, yang kurang penting berbanding daripadanya. Jadi kalau Allah Ta'ala larang makan riba, guna riba pun tak boleh. Kalau Allah Ta'ala larang makan harta anak yatim, guna pun tak boleh. Kalau Allah Ta'ala larang makan daripada harta judi, guna pun tak boleh. Sama saja. Ya? Baik. Balik pada yang tadi. Jadi Allah Ta'ala sebut bangkai banyak kali. Dan dulu saya dah pernah sebut bangkai ni merujuk kepada makanan yang, kalau haiwan yang tidak disembelih secara syarak. Dan saya dah sebut syarat-syarat sembelihan yang sah di sisi syarak. Ya, orang yang menyembelihnya, haiwan yang disembelihnya, alat yang digunakan, apa lagi satu menyebut nama Allah ataupun tidak menyebut selain daripada nama
Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. 4 syarat ni sembelih okey. Lain 4 syarat ni dia panggil apa? Ia jadi haiwan dah, maka dia jadi bangkai. Bangkai-bangkai ni sebenarnya merujuk kepada haiwan yang mati tanpa sembelihan yang sah di sisi syarak. Jadi saya dah jelaskan dulu tu. Ya, makanan yang diharamkan spesifik nombor 1 bangkai. Saya dah definisikan bangkai, haiwan yang mati tanpa sembelihan yang sah di sisi syarak, dan saya dah huraikan bentuk-bentuk sembelihan yang sah di sisi syarak. 4 kan? Orang sembelih mesti orang Islam atau ahli kitab. Tak ada syarat lelaki atau wanita. Perempuan apa boleh sembelih. Kita ajar bini kita sembelih, that is fine. Tak ada masalah sama sekali. Kerana ada sahabiah wanita, hamba kepada Ka'ab bin Malik yang menyembelih kambingnya yang hampir mati. Ya, diriwayatkan oleh Sahih Bukhari atau Muslim. Tak ada syarat budak-budak ataupun orang dewasa. Anak kita umur 7 tahun boleh sembelih. 8 tahun boleh sembelih. 12 tahun boleh sembelih. Hak dewasa lebih-lebih lagi lah boleh. Saya umur 60 tahun Ustaz, tak pernah sembelih. Kalau saya sembelih bagi jiran aja. Try lah sekali, bukan susah mana pun. Janganlah sembelih hak besar-besar, lembu, kambing, sembelih ayam, susah apa? Tak ada orang nak pegang Ustaz. Allah, beli kabel tape, ikat tali dia, cam kaki dia. Betul tak? Ikat tangan dia pula. Dah, letak atas meja, zap, habis. Saya sembelih ayam tuan. Kaki, sayap dia pijak kaki je, tarik kepala, zap. Dah tak ada orang nak pegang. Apa yang susah? Janji putuslah dia punya urat. Sembelih pun susah sangat kan. Tenang aja tuan-tuan. Alat dia sembelih semua boleh. Yang tak boleh hanya gigi dengan tulang. Besi, kayu, batu, go for it. Tak ada masalah sama sekali ya. Lagi apa lagi ya? Haiwan, of course lah, haiwan tu mesti haiwan yang halal dan masih hidup semasa disembelih, walaupun dia sudah sakit, walaupun dia sudah dilanggar nyawa-nyawa ikan, that is fine. Jadi ada tanda-tanda bila kita sembelih kaki dia gerak-gerak, darah keluar terpancut-pancut, that is okay ya? Dan tidak disebut selain daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baiknya sebut nama Allah, Bismillah, that's it. Ataupun yang standard dalam mazhab Syafi'i, amat digalakkan menyebut secara penuh Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sembelih. Itu sebaik-baiknya. Wajib di sisi majoriti, tak wajib di sisi sebahagian. Termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i, tak wajib bismillah. Tapi tak boleh sebut nama selain Allah. Janji jangan sebut nama selain Allah. Tak bismillah pun tak apa. Tapi sebaik-baiknya bismillah. Ya, bismillah. Pasal ada ulama kata kalau tak bismillah jadi bangkai. Dan majoriti kata wajib bismillah. Ya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Baik. Saya nak selawat tak selawat? Tak payah. Nak selawat cari waktu lain. Nak bismillah macam-macam dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Mujur tak baca Al-Fatihah. Bismillah saja yang disyaratkan. Ya. Bismillah, go for it. Bismillah. Nak selawat lepas tu selawatlah juta-juta kali pun tak ada masalah. Saya dulu, bapak saya pun bila dia sembelih dia selawat. Okey je, boleh je ya. Tapi sebenarnya tak perlu pun. Bismillah aja, sembelih. Sian ayam tu. Ayam tu duk tunggu lama pisau, nampak dia tengok lah, kesian dia. Jangan menyeksa haiwan tau. Hatta pisau pun tak boleh ditunjukkan kepada haiwan, makruh. Hatta nak asal depan dia pun tak boleh, sembunyikan sikit. Ya. Bila dah betul-betul nak sembelih, baru buat keluar pisau. Ini duk tayang pisau depan mata haiwan. Makruh pasal ada hadisnya. Ya. Ada larangan lah di situ ya. Okey, lain pada tu dia jadi bangkai, maka dia adalah haram. Habis bab tu saya dah sebut dulu kuliah lama ni. Malam ni sebenarnya nak masuk bab yang lain, bukan bab yang lain, part tu juga. Di mana dikecualikan daripada bangkai beberapa perkara. Bangkai confirm tak boleh makan. Ya. Haram dimakan dan dia adalah najis. Cuma dalam banyak-banyak bangkai ni dia ada exception. Dia ada istisna dalam bahasa Arab. Ya, ada pengecualian. Pertama ialah kulit bangkai yang telah disamak. Ya. Selain daripada kulit anjing dan babi, di sisi majoriti.
Ada juga ulama kata kulit anjing babi kalau samuk pun suci juga. Adalah segelintir tu. Tapi yang majoriti kata semua kulit-kulit haiwan sama ada yang halal dimakan atau yang tidak halal dimakan. Kalau yang tidak halal dimakan, afwalah dia mati gitu aja. Kalau yang halal dimakan, mungkin dia mati begitu saja ataupun sembelih yang tidak sah secara dia dimangkai kan. Kesemuanya adalah tidak najis jika ia disamuk atau dibersihkan dengan pembersihan yang betul. Ya, samuk-samuk ni bukan ambil tanah ya bang, samuk kulit ya. Kita orang Melayu guna samuk belaka. Tak. Samuk najis babi pun samuk. Samuk kulit pun samuk. Jadi kita duk faham samuk kulit ni pergi cari tanah. Samuk dak ya. Kulit ni hanya perlu dibersihkan dengan apa-apa yang dapat membersihkannya. Itulah yang dimaksudkan dengan samuk. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Arab hanya membersihkan kulit dengan beberapa jenis tumbuh-tumbuhan. Salah satunya ialah al-qaras. Seumpama yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas dan Sunan Abi Daud. Hari ni kalau ada chemical-chemical tertentu yang boleh membersihkan kulit, clean and clear, that is okay. Tak apa. Itu maksud bersihkan kulit. Samak tu. Kita panggil samak, orang Melayu panggil samak. Kalau dalam istilah fiqh dia panggil dibag. Kerana Rasulullah SAW sebut dalam banyak hadis, antaranya dalam Sahih Muslim pada Ibn Abbas, ayyuma ihabin dubira faqat tahura. Mana-mana kulit bangkai yang disamuk, saya sebut samuk juga lah, pasal Melayu sebut samuk, yang didibarkan, maka ia telah suci, tidak najis. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, boleh dimakan bahkan. Lembu kita kena langgar, boom, mati, tak ada sembelih kan. Ambil kulit, samuk, sepakat para ulama suci, tidak najis lagi. Tapi mereka tak sepakat, boleh makan ke tidak. Majoriti kata tetap tak boleh makan. Rukhsah yang diberikan hanya dari sudut kebersihannya sahaja, mana ia tidak lagi najis. Ya, is no more impurified, mana tak najis lagi. Mana boleh guna lah. Guna boleh buat semayang, ya. Nampak sejadah daripada kulit lembu boleh. Kalau samuk lah, that is okay. Ya. Cuma nak makan tu boleh ke tidak, khilaf lah ya. Majoriti kata tetap tak boleh makan. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah, fatwa dia yang baru dia kata boleh makan. Tapi ulama-ulama Syafi'i yang moden, bukan yang moden lah, yang kemudian ni, dan sekiranya ramai juga tak setuju dengan pendapat itu. Sebab itu yang standard dalam mazhab Syafi'i, ia tetap tidak boleh dimakan. Kita tak ambil pendapat Imam Syafi'i walaupun ia pendapat yang latest. Kerana Allah Ta'ala alam atas dasar-dasar tertentu. Tapi dikecualikanlah dari sudut kenajisannya, tapi tidak memakannya. Saya nak makan juga Ustaz, saya nak ikut fatwa Imam Syafi'i. Terpulang suka hati hang lah. Ya. Tapi jangan bising-bising kat orang pula. Nak makan pandai-pandai sendiri, ya tak? Memang ada fatwa yang membenarkan, tapi majoriti kata tidak, ia tetap najis ya. Jadi kulit haiwan yang disamuk, itu kalau kambing, kalau lembu, di kalangan haiwan-haiwan yang dimakan lah. Ya. Tapi kalau ia haiwan yang memang haram dimakan, ya, kulit biawak, samuk, boleh makan lah Ustaz? Tetap tak boleh makan. Hak tadi kulit-kulit haiwan yang halal dimakan, jika disamuk memang suci lah, boleh makan ke tidak, khilaf. Tapi kalau kulit haiwan tu memang haiwan yang tidak halal dimakan, sepakat para ulama confirm tidak boleh dimakan sama sekali. Seperti mana jika ia seperti mana haiwan-haiwan yang tidak halal dimakan yang lain, maka tetap tak boleh lah. Ya, kulit buaya contohnya, samuk nak makan, tak boleh lah. Betul tak? Pasal buaya tak dimakan di sini majoriti. Ya. Mereka kalau hok kata buaya boleh makan, dia boleh lah makan. Tapi orang yang kata majoriti ni kata tak boleh makan, tak boleh lah makan. Kulit gajah umpamanya, ya. Majoriti kata gajah tak boleh dimakan. Jadi kulit dia tu disamuk, okey, boleh digunakan, tapi tak boleh dimakan, majoriti. Tapi bagi orang yang kata gajah boleh dimakan, mati, ambil kulit, samuk, dia nak makan, suka hati hang lah. Tapi jangan duk bising kat orang pula, ya tak? Memang ada ulama yang mengatakan gajah boleh dimakan, jangan duk pelik-pelik lah. Ada satu surau kata, kita ni pelik sungguh lah sekarang ni,
Dulu-dulu kita tak pernah dengar, hari ni kita dah pernah dengar. Gajah pun boleh dimakan. Wahabi lah ni. Wahabi juga yang salahnya. Aku yang kena juga, pasal aku pun kata Wahabi juga. Entah pasal tak belajar fiqh in detail, memang tak tahu. Ulama-ulama besar sebagainya memfatwakan boleh dimakan. Al-Imam Al-Ashhab Al-Maliki, tokoh besar Imam Malik di Mesir. Masa Imam Syafi'i pergi Mesir, Imam Syafi'i bergaduh dengan dia lah. Bukan bergaduh nak bertumbuk, bergaduh pendapat ni. Pasal Mesir pada zaman Imam Syafi'i masuk, mazhab Maliki mainstream, masuk-masuk dia bawa pendapat dia sendiri. Mana boleh? Betul tak? Tak ngam lah. Bergaduh lah sikit. Dia kata boleh. Al-Imam Ibn Syihab Az-Zuhri juga mengatakan bahawa ianya boleh dimakan, gajah. Ibn Syihab Az-Zuhri ni ulama tabi'in yang besar, big scholars in the time of tabi'in. Hatta hadis-hadis ada dalam Sahih Bukhari banyak diambil daripada beliau. Beliau lah periwayatnya. Dia orang hebat. Dah pendapat dia, suka hati dia lah. Kita tak ikut. Dia is okay. Dah adalah beberapa yang lain. Hatta Imam Malik dan satu riwayat juga menghalalkan gajah. Menghalalkan. Jadi terpulang lah ya. Kita ambil lah skop majoriti, benda tak boleh dimakan. Maka kalau disamak pun tetap tak boleh dimakan. Ya. Baik. Clear? Bangkai kan? Kulit yang disamak. Dikecualikan. Ya. Yang kedua dikecualikan juga ialah haiwan-haiwan yang kecil-kecil. Seperti nyamuk. Ya. Kebiasaannya pengecualian ini bukan dari sudut makan tau, dari sudut kenajisan saja. Tapi alang-alang kita sebut tentang bangkai, dia kena sebut lah. Memang disebut dalam fiqh makan dan minum tentang rukhsah yang diberikan oleh syarak dari sudut kenajisannya, tapi tidak memakannya. Melainkan sedikit saja, macam kulit tadi ada lah. Tapi hak lain tu biasa makan tetap tak boleh. Cuma dari sudut najis tak najis saja, nak bagi faham. Okey, nyamuk. Bangkai juga tu. Tapi ia tidak najis. Kalau ulama tu kata najis sekalipun, ia najis yang dimaafkan. Maksudnya kalau tuan-tuan tepuk nyamuk, pok seekor, tak ada darah, melekat kat baju, dah tepuk kan. Biasa nyamuk melekat tau. Semayang, habis-habis semayang, alamak, ada nyamuk, mayang balik lah, qada lah. Bangkai ni tak ada ya. Majoriti mengatakan baik ia bukan bangkai. Dan kalau ia bangkai sekalipun, ia bangkai yang dimaafkan. Ia tidak najis atau najis yang dimaafkan. Ya. Begitu juga dengan lalat. Lepas-lepas semayang tengok lalat dalam poket. Aduh, kita mana boleh menanggung najis. Ya. Betul tak? Tu kalau budak tak sunat semayang depan kita marah sangat. Pijak kaki aku, batas semayang ni. Boleh je. Kita dah buat sah belakang tu kan. Okey je. Ada setengah surau tu dia buat ujung tanjung sana, siang budak-budak kan. Kalau belakang macam ni okey lah, okey juga. Tapi kalau dia masuk ke soft, kita jangan halau ke belakang ya. Makruh dan sebagian melarang, mengharamkan. Kalau dia masuk soft, jangan hambat dia pergi belakang. Ya. Tak boleh. Kita tak boleh ambil tempat sesiapa pun. Kalau budak tu dah mumayyiz, dia seumpama orang dewasa. Haram kita mengambil tempatnya, ya. Dia dah masuk soft, bagi. Saya pun tadi semayang ada budak seorang. Dia bukan semayang sangat pun, duk tengok atas, tengok bawah. Saya tak ada tarik dia pergi belakang atau suruh dia bang belakang, tak ada. Saya seteru je semayang tepi dia. Tapi tak dinafikan lah, ada sebagian kata kalau budak tak sunat ni, kalau dia pijak kaki kita batal. Mungkin adalah pendapat itu, tapi ia tidak standard. Budak-budak yang tak khatan ni dia bukan najis. Kalau najis awal-awal dia tak boleh masuk surau. Boleh je. Hatta kalau dia jadi imam pun boleh juga. Benda ni panjang lah, saya boleh mengajar tuan. Fiqh ibadah hak melibatkan hak kenajisan ni ya. Orang tak berkhatan atau budak tak berkhatan nak jadi imam pun boleh. Ada sahabat Nabi umur 7 tahun jadi imam di masjid kaumnya ya. Dan Sahih Bukhari ni kita belajar dalam fiqh imam lah ya. 7 tahun sahabat Nabi berkhatan belaka. Siapa cakap? Bukan semua sahabat Rasulullah SAW khatan ketika usianya kecil. Hatta Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan Sahih Muslim atau Bukhari mengatakan bahawa sebagian sahabat Nabi khatan bila dia dah balik baru khatan. Ya. Jadi kita tak tahu
sahabat yang jadi imam ni khatan ke tidak? Jadi tak ada masalah pun, ya. Baik. Tengok ada lalat, Allah najis. Tak apa. Najis tapi dia dimaafkan. Atau dia bukan najis sama sekali. Ada khilaf lah di situ, ya. Dan begitu juga haiwan-haiwan yang lain. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan Al-Majmu' kata hatta cicak, hatta tikus bahkan, tikus. Lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok tikus dalam poket. Ini tak berlaku ni. Contoh saja. Aduh, kena qada baliklah semayang. Mana tahu kan. Tikus kan selalu masuk dalam rumah kita. Kok dia masuk dalam baju kita, mati dalam poket kita. Kita pun semayang tak perasan. Anak-anak tikus, kalau tikus besar mungkin tak berlaku lah. Maka that is okay, ya. Kerana bakai-bakai seumpama ini, ia najis yang dimaafkan. Dia tetap najis lah. Kalau macam tikus, dia tetap najis sebab dia dah besar. Atau dia haiwan yang agak besar lah, ya, berbanding cicak, berbanding nyamuk atau lalat. Tapi ia najis yang dimaafkan. Tetap tak boleh makan, tapi ia najis yang dimaafkan. Kenapa? Kerana haiwan-haiwan seumpama ini, ulama masuk dalam satu kategori, dipanggil haiwan-haiwan yang darahnya tidak mengalir. Darah dia tu tak serupa darah haiwan-haiwan yang besar-besar lain. Di mana kalau kita tepuk dia darah dia tidak mengalir. Betul tak? Tuan-tuan pukul nyamuk, ada darah dia mengalir. Macam mana dia nak mengalir darah dia tidak banyak? Ya. Atau darah cicak bahkan. Kalau tuan-tuan pukul cicak, darah dia tak banyak pun, sikit je. Ya. Sebab itu dia termasuk dalam kategori haiwan yang mala dam lahu sa'ik. Itu kategori dia. Haiwan yang darah dia tidak mengalir. Seumpama darah-darah besar yang lain. InsyaAllah. Dua kan? Haiwan kecil lah. Tak kisahlah apa-apa aja kan. Lipas, sama saja. Ya. Walaupun syarak suruh bunuh, tapi darah dia dimaafkan. Ataupun haiwan tu sendiri, ia dimaafkan dalam syarak. Saya semayang semalam, tuan-tuan. Semalam saya semayang. Semalam. Bukan siang. Malam tadi. Malam tadi saya tak ada kuliah. Saya keluar rumah pergi beli barang. Balik-balik, saya pun semayang lah isyak malam tu. Lepas semayang isyak, saya semayang witir. Dah malam dah, pukul 11 macam tu kan. Tengah-tengah semayang, lipan lalu tepi. Lipan lalu. Saya semayang kat bawah lah. Rumah saya 2 tingkat kan. Rumah saya duduk dalam bilik tingkat atas dah. Lipan lalu. Kecil je panjang ni. Tapi lipan tu, gigit sakit kan tu. Mana datang saya tak tahu. Biasalah rumah bawah kan. Tengah-tengah semayang. Tepi ada bantal. Tempat tepi saya semayang tu memang tempat saya baring, saya lepak situ. Saya ambil je bantal. Boom, ketuk. Bergegah rumah saya turun. Ingat saya jatuh ke apa kan. Apa hal lah? Kenapa bantal kat situ lah? Dia pening-pening. Saya semayang, relax je. Habis semayang, saya panggil rumah saya balik. Ada lipas. Ada lipan panjang. Kecil je, tapi kalau gigit sakit juga. Tuan-tuan kalau nampak haiwan berbisa masa semayang, boleh pukul ya. Kopiah ada, boom. Ya. Tapi pergerakan tu sebaik-baik elakkanlah, jangan lebih 3 kali. Saya pun melangkah juga sebenarnya malam. Saya melangkah selangkah, boom. Tinggal bantai kat situ. Tu langkah balik. Tapi kalau ikut sebagai ulama yang lain kata, lebih 3 kali pun tak apa, kerana darurat. Nabi suruh bunuh haiwan yang berbisa ketika solat. Nabi tak sebutlah kamu nak melangkah begitu, langkah begitu. Jadi dia am. Jadi tapi sebab sebagai yang lain kata jangan banyak pergerakan. Jadi kita kawal jugalah, ya. Dua kan? Lipan pun sama. Kalau ada darah, maladam la usail, maka tidak mengapa. Dua. Tu bukan bangkai ya. Ataupun bangkai yang dimaafkan kenajisannya tapi tidak memakannya. Okey, yang ketiga, dimaafkan juga kalau yang boleh makan, okey, macam belalang, okey. Yang dimaafkan juga ialah ikan. Sama juga. Ia bangkai tapi bangkai yang halal. Maka ia bukan bangkai yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran ataupun hadis Nabi SAW dalam sunnahnya. Sama juga. Allah Ta'ala sebut bangkai, maitah. Tapi dia dikecualikan dari benda-benda ini. Salah satunya ikan lah. Ikan dikecualikan. Walaupun dia bangkai, tapi dia bangkai yang halal. Ya. Dan ia bukan najis. Of course, dia boleh dimakan.
Dan termasuk juga ikan, haiwan-haiwan laut yang lain. Ia tidak perlu disembelih dan halal kesemuanya, melainkan jika ia melibatkan kemudaratan ataupun haiwan-haiwan tertentu yang dinaskan oleh syarak, kita tak boleh memakannya. Termasuk sifat-sifatnya, macam buaya majoriti kata tak boleh makan sebab dia makan dengan kukunya. Ada nas Nabi larang haiwan yang makan dengan kuku atau taringnya. Buaya dengan kuku, dengan taring. Buaya pula makan bangkai. Jadi macam asas mengharamkan buaya itu kuat. Sebab itu majoriti mengharamkan buaya. Syafi'i, Hambali, Hanafi, ya. Melainkan Maliki saja mengharuskan. Buaya dia kata boleh makan. Suka hati dia lah, ya. Begitu juga dengan katak-katak. Katak tak boleh makan. Kata Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullah, bukan Ar-Rafi'i. Kata sebagai ulama, katak ni tak boleh makan kerana ia dua alam. Ya. Sebagian pula kata ia adalah memudaratkan, dan sebagian lain mengatakan bahawa ia adalah makanan atau haiwan yang jijik. Walau bagaimanapun, memang Rasulullah SAW larang kita bunuh katak. Dan haiwan-haiwan yang dilarang bunuh, memang ulama sepakat ia tidak boleh dimakan. Sama ada makruh ataupun haram. Ada yang kata haram, ada yang kata makruh. Tapi tak boleh makan lah. Yang dilarang bunuh lah. Yang disuruh bunuh pun sama juga. Dulu saya baca hadis Nabi, Nabi suruh bunuh ular, Nabi suruh bunuh jengking, Nabi suruh bunuh anjing hitam, Nabi suruh bunuh, ada beberapa haiwan tu kan. Kalau suruh bunuh pun tak boleh makan, kalau larang bunuh pun tak boleh makan. Ya, hari itu saya baca hadis Ibn Abbas, dalam Sunan Abi Daud, Nabi larang bunuh semut, Nabi larang bunuh lebah, Nabi larang bunuh beberapa burung seperti burung hudhud, burung surat. Saya tak tahulah burung macam mana. Tapi sejenis burung lah. Jadi benda yang Nabi larang bunuh pun tak boleh makan. Hak Nabi bunuh lagi, hak Nabi suruh bunuh lagi tak boleh makan. Nabi suruh bunuh cicak, boleh makan cicak? Tak boleh lah. Pertama kerana dia jijik, dia najis, dia mudarat. Of course lah kerana dia disuruh bunuh. Larang bunuh pun sama juga, tak boleh dimakan sama sekali. Jadi katak ni Nabi larang bunuh lah, tak boleh makan lah. Sementara ada hadis Nabi sebut katak tak boleh bunuh, memang ada hadis lah. Hadis Sa'ad bin Sa'idi Sunan Al-Baihaqi, ada 5 haiwan Nabi tak boleh bunuh. Nabi kata ada 5 haiwan yang tak boleh bunuh. Salah satu yang Nabi sebut ad-difda'. Itulah katak. Dalam hadis yang lain juga dalam Sunan Al-Baihaqi, Nabi kata katak tak boleh dibunuh kerana fa inna naqiqaha tasbih. Kerana bunyi katak tu Nabi kata adalah tasbih. Ya. Dan dia adalah hadis yang sahih setahu saya. Tapi sahih mauquf lah, ya. Itu tuan-tuan tanyalah dalam bab hadis tu. Ilmu hadis, ya, mauquf macam mana. Tapi ia nah yang sahih, ya. Jadi Nabi larang bunuh katak. Tak boleh makan lah. Banyaklah teori-teorinya. Pertama ulama kata dia dua alam, dia jijik, lepas tu dia ni mungkin memudaratkan. Tapi salah satu juga ialah kerana ia haiwan yang bertasbih kepada Allah. Naqiquha atau naqiquha, Nabi kata fa inna naqiquha tasbih. Katak bunyi macam mana? Tasbih tu. Saya berzikir macam tu, tak boleh lah. Tak boleh lah, subhanallah. Zikir lah. Tak boleh, ya. Zikir macam biasalah. Itu zikir haiwan saja. Ya. Ada zikir-zikir haiwan ni. Ya. Tapi kita tak boleh lah jadi macam haiwan tu, berzikir macam tu. Kan? Nak istinbat begitu. Susah macam tu kan. Ada hadis bunyi orang sakit, tasbih juga. Bila kita sakit, apa kita bunyi? Ada hadisnya, aninul marid tasbih. Bunyi atau keluar orang sakit adalah tasbih. Tapi hadis tak sahih lah. Dan kita syiah pun ada juga, ya. Habis tu kita boleh zikir, jadi zikir lah tu. Tak, ya. Atau orang sekarang zikir dia cari nanah macam ni, dia keluarkan produk zikir. Mana boleh. Tak ada dalam buku zikir muktabar, zikir-zikir haiwan.
Zikir-zikir sakit, tak ada. Zikir yang betul lah, subhanallah apa semua tu kan. Ya? Jadi berapa dah tu? 3 kan? Dan mungkin lagi ada pengecualian yang lain. Tapi setakat ni itulah 3 itu utama yang dikecualikan. Kulit yang telah disamak, termasuk juga tulang dan gigi haiwan atau bangkai. Sebab kata najis lah, tapi sebab kata bukan najis atau ia dimaafkan. Macam kadang-kadang depan rumah kita ada tanduk gajah kan. Kadang-kadang orang tua dia tak bagi pegang, kata tangan basah, kata najis tu. Memanglah sebahagian kata najis, bagi sebahagian ulama kata tidak najis. Dia memberi keringanan untuk tulang dan gigi haiwan. Ya. Kalau haiwan tu disembelih tak ada isu. Ni haiwan yang tidak disembelih. Of course lah kalau haiwan tu yang haram dimakan. Tulang dia ni macam mana? Gading dia ni macam mana? Itu khilaf ya. Jadi okey je tuan-tuan ada gading gajah ke gading apa kan. Hatta tanduk kerbau yang mati tak disembelih pun tuan-tuan nak buat piasan apa okey je. Dia insya-Allah tidak najis ya. Jadi kulit bangkai disamak tulang ataupun gigi haiwan, bulu haiwan pun ada rukhsah juga sebenarnya ya. Bulu haiwan yang bangkai ni ada rukhsah juga selain daripada bulu babi dan anjing saja ya. Jadi kalau bulu-bulu yang dijual tu kalau tidak melibatkan bulu anjing dan babi okey je. Bulu lembu lembu ni sembelih ke tak sembelih ni bagi saya okey je pasal bulu ni ada rukhsah, ada sebagian ulama memberi keringanan ya. Tapi kalau kulit kena hati-hati jugalah, takut-takut kulit tu dia tak sembelih atau tidak disamak. Kulit buaya risau juga, takut tak samak kan, tak cuci betul-betul, takut dia terus keras guna tanpa dibersihkan darah-darahnya dalam tu, risau juga kita. Sebab tu saya kata kalau produk-produk daripada kulit ni sebaiknya elakkan ya, sebab kita tak yakin. Melainkan kalau ia datang daripada negara Islam yang kita tahu dia jaga hukum hakam dari sudut kesucian, baru okey ya. Lepas tu itulah haiwan-haiwan yang kecil. Kemudian macam tadi lah macam ikan, itu juga dikecualikan walaupun dia bangkai tapi dia dikecualikan. Katak saya dah sebut tadi, ia haram dimakan. Tapi kalau tuan-tuan semayang ada bangkai katak dalam kasut, dalam baju, that is okay. Sebagai ulama memasukkan haiwan seumpama katak dia termasuk dalam haiwan yang darahnya tidak mengalir ya. Tak ada masalah, nak makan je tak boleh bagi orang yang kata tak boleh makan lah ya. InsyaAllah ta'ala. Ada soalan? Tak ada lah ya. Mudah-mudahan sikit sebanyak pada malam ini kita dapat perkongsian yang baik, dan next kuliah nanti kita sambung lagi lah ya. Makanan dinaskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran itulah adam. Tadi al-maitah, bangkai, saya ingat tak ada isu sangat kot. Yang kedua ialah adam, darah. Darah pun sama, tak boleh dimakan, tak boleh diminum, ia najis di sisi majoriti. Dan kita kena tahu jugalah hukum akan darah, yang mana yang disepakati, yang mana yang tidak disepakati, terutama dari sudut kenajisannya ya. InsyaAllah ta'ala aku lukul azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita yang tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillah.